Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan satu penciptaan inovasi untuk kegunaan murid, guru atau ibu bapa dalam penulisan karangan, khususnya karangan tidak berformat. Penciptaan inovasi ini memberi kemudahan dan mencapai objektif meningkatkan kualiti murid dalam penulisan karangan, mengelakkan murid tertinggal item penting dalam penulisan karangan dan meningkatkan pengetahuan murid dalam aspek penulisan karangan. Di sini halaman utama yang terdapat beberapa item yang telah dimasukkan bagi memudahkan aspek pengetahuan murid untuk mendapatkan sebanyak mana pengetahuan dalam penulisan karangan. Contohnya, pelajar boleh mengetahui jenis karangan. Okey, tekan sahaja pada button tersebut. Terus tekan kepada contoh yang pelajar hendak mengetahui berkenaan dengan format tersebut. Contoh, pelajar nak tahu apakah karangan tidak berformat, tekan sahaja akan keluar senarai tersebut. Karangan berformat, dan pelajar nak mengetahui bagaimana format bagi karangan surat rasmi atau tidak rasmi, tekan sahaja akan keluar contoh yang telah disediakan. Pergi pada halaman utama, kita pergi kepada bahagian halaman kosakata. Tekan sahaja pada halaman kosakata. Di sini pelajar boleh mencari kosakata yang baharu pada bahagian ini. Contoh, pelajar mencari berkenaan dengan kosakata menguli. Akan keluar kosakata, maksud kosakata dan juga jenis kosakata tersebut. Okey, seterusnya kita tengok pada bahagian yang berikutnya, iaitu pada bahagian kata sinonim. Okey, pada bahagian kata sinonim, pelajar boleh mencari kata sinonim berdasarkan perkataan yang telah disediakan. Contoh, pelajar nak mengetahui apakah maksud sinonim ataupun kata sinonim bagi erat. Akan keluar contoh, pelajar nak mengetahui sinonim bagi kacak. Akan keluar contoh tampan. Pelajar nak mengetahui usang. Tekan sahaja akan keluar perkataan sinonim bagi usang. Dan kembali kepada halaman utama, iaitu carian peribahasa. Pada bahagian ini, pelajar boleh mencari peribahasa pada 3 aspek. Sama ada kategori, peribahasa atau maksud. Pelajar nak tahu berkenaan dengan apakah peribahasa bagi kategori membaca. Akan keluar contoh yang telah disediakan. Bagi katak di bawah tempurung, maksudnya orang yang cetek ilmu pengetahuan. Pelajar nak cari peribahasa berdasarkan peribahasa. Contoh, anak emas. Akan keluar kategori peribahasa dan maksudnya. Pelajar nak mengetahui maksud peribahasa. Okey, pelajar tekan pada hati yang hancur kerana duka cita. Akan keluar contoh peribahasa, iaitu bagi kaca terhempas ke batu. Dan terus keluar kategori peribahasa tersebut, iaitu aspek kekeluargaan. Ini memudahkan murid untuk menulis karangan dan memasukkan peribahasa yang bersesuaian dalam penulisan karangan dan meningkatkan kualiti karangan pelajar itu sendiri. Berikutnya, hal yang paling penting dalam penciptaan BBM ini, iaitu format karangan. Bila tekan format karangan, ada 3 bahagian. Pelajar mengetahui 3 bahagian, iaitu pendahuluan, perenggan isi, penutup. Contoh, saya bagi perenggan isi. Pada isi ini adalah isi pertama. Okey, pada bahagian isi ini disediakan beberapa kemudahan kepada murid, iaitu dimasukkan penanda wacana untuk mengelakkan pelajar tertinggal item penting dalam penulisan karangan, iaitu fokusnya karangan tidak berformat. Dan ada pecahan berdasarkan kategori, iaitu idea, huraian dan juga contoh dan ayat penuh. Sekejap lagi saya akan menunjukkan bagaimana fungsi yang tersedia pada bahagian ini. Contoh, kita pergi pada isi yang kedua. Okey, ini berdasarkan contoh yang telah saya buat, iaitu adanya pilihan penanda wacana yang bersesuaian. Okey, pelajar boleh memilih ataupun menekan sahaja penanda wacana tersebut. Dan pelajar menulis pada bahagian idea. Okey, menulis kembali penanda wacana yang telah dipilih tersebut dan memasukkan isi idea pada bahagian kotak tersebut. Pada bahagian huraian, pelajar boleh menggunakan beberapa akronim pada bahagian sisi untuk memudahkan pelajar mengolah karangan berdasarkan akronim yang telah disediakan, iaitu MAS BBD. Jadi pada bahagian huraian, pelajar boleh membuat panduan berdasarkan akronim yang disediakan. Contoh isi yang telah dipilih, iaitu meningkatkan pengetahuan, iaitu tajuknya aspek membaca.
Okey, kelebihan membaca. Jadi, pelajar boleh menggunakan akronim tersebut. Contohnya, bagaimana nak meningkatkan pengetahuan? Siapakah murid ke, masyarakat ke dan guru? Sasarannya siapa? Dan mengapa mengapa boleh meningkatkan pengetahuan tersebut? Ini sebagai panduan untuk memberi kemudahan kepada murid dalam membuat olahan karangan tersebut. Okey, setelah semua ketiga-tiga kotak dimasukkan ayat yang penuh, maka akan keluar satu ayat yang penuh daripada idea, huraian dan juga contoh pada bahagian kotak ayat penuh. Contoh, saya tarik sedikit pada bahagian contoh. Okey, contohnya. Okey, bila saya dah masuk ketiga-tiganya, maka akan keluar ayat yang penuh pada bahagian bawah dalam kotak yang terakhir. Digabungkan secara automatik setiap bahagian kotak-kotak yang telah disediakan. Ini memudahkan murid dan memberi satu daya tarikan ataupun motivasi kepada murid untuk mereka menggunakan aplikasi ini dalam penulisan karangan. Dan bila dah siap pada isi yang kedua, tekan pada isi yang ketiga, buat seperti mana yang telah kita laksanakan pada bahagian isi yang kedua. Pilih penanda wacana yang bersesuaian, iaitu contohnya di samping itu. Masukkan isi idea, huraian dan contoh, akan keluar ayat penuh pada bahagian ini. Ini merupakan satu motivasi kepada murid dalam menggunakan aplikasi untuk belajar berkenaan dengan penulisan karangan dan meningkatkan pengetahuan murid dalam penulisan karangan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.